Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, untuk video kali ini adalah video yang sangat fresh, yaitu kita akan membuat storytelling, ataupun bedtime story. Walaupun mungkin video ini upload pagi ataupun tengah hari, kita just macam kita berada di asrama, kita sedang cerita sama kawan-kawan. That's why saya pakai video tidur supaya kamu lebih feeling, walaupun bukan waktu malam. Oke. Walaupun tadi kamu bisa tengok introduction video saya tuh sudah cute-cute pink-pink begitu kan, tapi hari ini kita akan cerita yang thriller, yaitu kisah benar yang berlaku di Amerika Syarikat. Mungkin ada yang di sini sudah tahu ataupun sudah baca cerita ini, sebab di Facebook saya tengok sudah ramai orang yang share, dan even Netflix dia buat dokumentari pasal cerita ini, which is dokumentari itu berada top 10 yang paling most watch di Netflix lah sekarang nih. So, siapa-siapa yang mau tengok Netflix boleh tengok, sebab I really recommend that documentary. Kenapa? Pasal apa? Sebab dia punya footage tu diambil real yang berlaku di waktu kejadian itu, bukan dilakonkan semula. Macam mana dorang boleh ada real footage tu? Sebab masa siasatan tu, polis tu dia ada rakam guna kamera badan itulah. So memang footage dia memang legit and real. So kamu boleh check it out. Ataupun tapi pergi jauh-jauh, kita tengok video ni sampai habis pun kamu akan boleh faham lah. Okay, so without further ado, mari kita start cerita. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenali dulu watak-watak yang ada dalam cerita ni, iaitu si Chris Watts yang berumur 33 tahun, yang merupakan suami kepada Shannon Watts yang berumur 34 tahun. Dorang ada dua orang anak, iaitu Bella 4 tahun dan Sissy 3 tahun. Dan Shannon Watts ni sedang mengandung 15 weeks, which is around begitu, dan mengandungkan anak lelaki, dan dorang kasih nama Nico. Dan kawan Shannon, Nicole Atkinson, dan ada satu lagi Nicole pelakor, sebab dia adalah mistress kepada si Chris. Kita panggil dia Nikki pelakor lah, okay? Supaya tidak keliru dengan Nicole, kawan Shannon. Okay, cerita ini bermula pada 13 Ogos 2018, which is 2 years back lah kan. Yang mana si Nicole Atkinson ni, dia tidak dapat menghubungi si Shannon. Dia tidak dapat call, tidak kena angkat, even SMS dia tidak kena balas. So dia ni pun hairan kenapa, padahal jam 2 pagi tu si Nicole baru je kasi hantar si Shannon balik rumah dia, because diorang ada business trip dari Arizona. So that's why lah dia risau kenapa si Shannon ni tidak balas-balas dia punya call, tidak angkat, begitulah dia respon. So dia pun pergi rumah Shannon lah, dan dia dapati kereta Shannon masih ada di garage, dan di rumah dorang tidak ada orang. Kena ketuk-ketuk, tidak ada orang buka pintu. So dia call si Chris dulu, suami si Shannon ni. Tapi si Chris ni macam dia enda. Dia macam 30 minutes lagi saya sampai, 15 minutes lagi, tapi tidak sampai-sampai. So si Nicole ni pun decide untuk call police. So police pun datang. Si Nicole beritahu lah dia kawan dia tidak balas SMS, tidak angkat call. Sedangkan jam 9.30 tadi dia sepatutnya ada appointment dengan doktor, tapi dia tidak datang. So ni polis pun orang macam, hello, ada orang kayak ni polis, dia cakap itulah, tapi tidak orang buka-buka. So dia call si Chris sendiri. Jadi barulah si Chris ni pun tergesa-gesa balik pergi rumah dia. So si Chris pun sampai. So tu polis pergi masuk rumah dia untuk siasat, dan yang dia jumpa adalah tiada tanda-tanda, tiada unsur-unsur penculikan ataupun anything jenayah yang berlaku, sebab semua dalam keadaan yang tersusun dan terletak di tempatnya. Tapi yang menghairankan, handphone si Shannon masih ada di rumah tu. Even dia punya handbag pun ada dalam rumah tu, which is dalam handbag tu ada ubat-ubat si Sissy, which is Sissy ni dia macam ada sakit sikit, so dia kena take medication on time. Itu yang dorang hairan lah. So polis pun tanya si Chris lah, ada apa-apa yang berlaku antara kamu berdua? Si Chris bilang, pagi tadi kami bincang pasal perceraian, perbualan tu sedikit emosional, dia cakap begitu je. So since ada polis, jadi jiran-jiran dorang ni pun hairan lah kenapa. So ada jiran yang datang kena tanya why. So dorang cerita lah si Shannon hilang. So dia bilang, boleh cek CCTV di rumah saya, sebab di rumah dia ada CCTV di rumah. So dorang pergi cek lah CCTV tu, which is yang mana dorang nampak pada jam 5 pagi tu si Chris dia macam dia letak truck dia dekat rumah, and then dia loaded something di truck dia tu. Imagine je lah kereta dia ni Hilux ataupun maybe Ford, tapi kalau di Sabah semua pun double cab, dia panggil Hilux kan.
Jadi itu je lah yang dorang nampak dalam CCTV jiran dia tu. So si Chris ni pun keluar dari rumah jiran dia, dan tu polis pun dia bercakap dengan tu pemilik CCTV lah. Dan pemilik tu bilang something is wrong dengan si Chris. Dia macam nampak gelisah, mundar bandir dia nampak rakaman CCTV. Disebabkan dorang macam tidak bukti apa-apa yang kukuh. Tu polis kategorikan ni case as a missing people lah. So media pun datang di rumah si Chris ni, dorang interview si Chris lah. Si Chris even cakap masa dia kena interview tu, dia bilang please balik Shannon dengan anak-anak dia, sebab dia mau dorang balik. Padahal the next day, which is 14 August, si Chris ni kena siasat oleh polis selama 2 jam. Tapi semua jawapan yang si Chris bagi tu biasalah innocent and playing victim, dan agak tidak masuk akal. So keesokan harinya, which is on 15 August, dia kena buat polygraph test ataupun lie detector test yang macam di Running Man tu. Saya ingatkan benda tu hanya setakat games, rupanya ini adalah legit, betul benda tu. Even kita boleh tahu dia menipu atau tidak. So si Chris ni pun take the polygraph test, which is soalan-soalan dia macam tu detektif tanya, adakah kamu punca kehilangan Shannon secara fizikal? Dan si Chris jawab no. Tu siasatan dia berlangsung selama 5 jam. Siasat punya siasat, result polygraph test pun keluar dan si Chris fail. So ni polis dengan detektif ni pun tanya, si Chris ni masih juga menafikan. Sampai tu polis cakap, we are here not to play games, we just want to know what happened. Dia bilang. Si Chris ni pun masih lagi, I promise I didn't lie. Dia bilang, I'm honest. Dia cakap macam tu lah. Ini polis pun yang mendesak tanya. Akhirnya dia jujur. Dia bilang yes, dia ada skandal dengan perempuan yang bernama Nicole Kessinger ataupun Nikki, yang mana dia kenal di tempat kerja dia. Dalam satu tempat kerja lah di petroleum punya company tu. And then ni polis pun dia macam tanya, zaman detektif dia macam pancing si Chris punya emosi lah. Dia tanya, adakah Shannon ni dia buat apa-apa sama tu anak-anak dia sampai si Chris pun balas dendam dengan Shannon macam tu. Tapi masa tu si Chris tidak jawab. Dia minta untuk dia bercakap dengan dia punya father. So ni polis pun keluar. So dia panggil bapa dia masuk dalam tu, and then situ dah dia jujur. Tapi sebenarnya tidak jujur. Dia cakap macam ni, Shannon bunuh anak-anak dia. Dia cekik sampai si Bella dengan sisi tu badan dia jadi biru. Jadi si Chris marah, dia cekik Shannon balik dan Shannon pun meninggal. Dia cakap macam tu. Bapa dia pun terkejut gila. So polis pun dengan detektif ni masuk. Si Chris beritahu lah. So dia bilang, bagi tahu di mana mayat orang kau letak. Dia cakap. So si Chris pun jawab, it is at the first location where he went that day. Jadi tempat tu berada di oil site tempat dia kerja, dan mayat si Shannon ni dia kubur di sekitar kawasan tu. Manakala 2 anak perempuan tu dia cakap dia letak dalam tangki. So dorang pun kasi tengok lah footage hari ini. So dia beritahu lah di mana dia tunjuk di mana dia kubur si Shannon begitu. And then since si Nicole Kessinger punya identiti ni sudah diketahui, jadi polis pun panggil lah dia untuk siasatan. Dan yang paling bikin panas masa si Nikki, si pelakor tu kena siasat, dia macam playing victim. Dia macam dia innocent, dia siap macam dia tidak sangka lakonan semua tu. Dan tapi di Netflix dia kurang highlight part si Nikki, dia punya part sikit je. Tapi kalau kamu tengok di YouTube, ada banyak orang buat teori yang sebenarnya si Nikki ni adalah dalang kepada semua ni. Sebab apa? Masa polis dia macam siasat dia punya telefon, dia sudah padam dia punya message, even dia punya contact list. Tapi polis tidak bodoh, dorang ada FBI, so dorang boleh check history apa-apa yang sudah pernah dipadam. So dia punya history dalam Google, masa dia kena siasat tu, dia cakap dia tidak, pada awalnya dia tidak tahu pun si Shannon tu siapa. Padahal pada tahun 2017, which is sebelum dia bercinta dengan si Chris, dia sudah pernah search di Facebook pasal si Shannon. FYI, si Shannon ni dia business MLM. So dia memang share dia punya live di Facebook kan, supaya orang lebih kenal dia. Macam tu kan orang business sekarang. That's why lah banyak footage yang pasal family dia, which is kita nampak si Chris ni nampak macam loving, caring father lah begitu. Padahal sebenarnya bertopengkan syaitan bertopengkan manusia. Dalam handphone dia tu juga, pada hari yang si Shannon tu sudah kena bunuh, dia siap search lagi wedding dress.
And dia pernah juga search pasal berapa pendapatan dia kalau dia tulis buku pasal kematian dan pembunuhan si Shannon. Sebab previously ada kes yang sama juga. Si suami dia bunuh isteri dengan ahli keluarga dia, dan mistress si suami itu menulis buku pasal kematian isteri kepada selingkuhan dia tu, dan buku tu macam meletup lah. So maybe si Nikki pelakor tu pun mau mengikut jejak mistress tu. Maybe this is just the theory, tapi di Netflix dia tidak beritahu lah, but ini teori orang. But I think I'm agreed with the theory. Sebab pasal apa? Takkanlah si Chris tu mau saja bunuh kalau tiada yang pembakar semangat yang membuat tu kan, tiada dalang dia semua. Tapi memang apapun si Chris ni memang syaitan. Dia sanggup bunuh orang-orang yang dekat dengan dia, family dia yang sayang dengan dia. Siap anak dia tu cakap lagi, my daddy is my hero, begitu sanggupnya dia kan. Syok pasal itu 3 bulan lepas pembunuhan tu, which is 6 November. Di sinilah diceritakan oleh si Chris kronologi dan perkara sebenar yang berlaku pada pembunuhan itu. Pada 13 Ogos itu, around 2 pagi dia balik dari business trip dia kan. So dia tidurlah macam biasa. Bila bangun pagi tu, si Chris bagi tahu dia mau bercerai. Dia cakap this relationship will not going to work anymore. Si Shen pun cakap lah, why? I knew there is someone else. Dia cakap, lepas tu si Chris cakap, yes, there is someone else. Dia cakap itulah. Lepas tu si Shannon ni pun kecewa lah kan. Dia cakap, kau tidak akan dapat jumpa lagi anak-anak lepas ni. Dia cakap begitu. Lepas tu bila tu polis tanya bila ia berlaku, bila dia bunuh si Shannon, dia cakap when dia cakap I didn't love you anymore, and then dia cekik si Shannon. Si Bella ni masuk dalam bilik dia bilang what happened with mommy, begitu. Dia cakap okay, padahal masa tu si Shannon mungkin dia sudah mati, meninggal masa tu, dan dia macam terlentang di katil. So si Chris ni pergi bungkus dengan selimut dengan sheet semua. Lepas tu dia heret kali ataupun dia angkat bawa masuk pergi truk dia yang Hilux tu. Dia kasih letak di tempat duduk di belakang di kaki, di bahagian kaki Shannon punya mayat di situ. Dengan dia bawa si Bella dengan si Sissy bersama, dengan dorang bawa selimut orang. Dia letak di belakang. Dia bilang si Bella dengan Sissy siap berpelukan lagi di belakang. Pas sudah tidur lagi on the way si Chris tu pergi oil site. So mayat si Shannon kena kubur around di sana. Dia gali kubur tu tidaklah berapa dalam sangat. And then Bella dengan Sissy ni yang paling sedih. Saya rasa dia bunuh macam mana. Dia first bunuh si Sissy sebab si Sissy kecil. Dia bilang si Sissy tidak melawan pun masa dia kena terkup dalam smoldering begini punya mulut menggunakan tu blanket dia. Okay, masa si Bella nampak si Sissy tu sudah kena begitu, dia bilang daddy no, adakah saya pun begitu nanti, dia bilang. Tapi si Chris ni dia tidak fikir apa-apa sudah. Jadi dia kasih masuklah badan si Sissy ni dalam tu tangki yang 20 kaki tu, which is diameter untuk kasih masuk dia tu orang bilang around 20 cm je, betapa kecilnya tu. So pas si Sissy si Bella lah, masa autopsi tu orang bilang si Bella punya badan macam di sini dia ada cedera, maybe dia kena paksa masuk dalam tu tangki minyak. And then masa autopsi mayat tu juga si Shannon punya mayat ni, dia punya baby kan dia mengandung terkeluar sebab dia sudah tidak bernyawa kan. Lepas tu si Bella dengan Sissy punya kulit pun sudah terbuka daripada badan dia. Dia bilang tidak sempurna lah sudah terang. Bayangkan kena masuk ke dalam minyak. Memang berhati kejam betul si Chris. Dan masa si Chris di courts tu yang dia dikenakan hukuman sudah, memang sebelumnya dia di penjara pun kan. Masa yang dia ditetapkan sudah hukuman dia tu pada 19 November 2018, dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup, which is mula-mula saya rasa macam tidak ngam ni sepatutnya dapat hukuman mati lah kan. Tapi bila baca-baca orang punya komen, dia cakap memang patutlah dia deserve supaya seumur hidup itu dia dapat fikir dan dia dapat penyesalan semua tu. Even polis bilang masa dalam penjara dia beberapa kali percubaan bunuh diri. Apa pasal terseksa dalam hati dia selama ni bila dia fikir-fikir itu semua, baru dia tahu. Dan bagi saya apa yang paling sedih dalam tu video, masa bapa dia berucap sangat sedih lah. Dia bilang saya serahkan macam dia cakap gitulah, dia serahkan Shannon untuk dia sayangi dengan cucu-cucu dia tu, tapi dia pergi bunuh pula. Macam nampak betul lah bapak dia tu macam menyayangi anak dia. Dia even menangis begitu. Saya rasa pengajaran daripada cerita ni, kalau sudah tidak sayang, lepaskan dengan cara yang baik, bukan cara yang kejam begini. Cara bagus-bagus. Tapi yang penting dalam perhubungan adalah setialah pada pasangan. Tapi na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan daripada benda-benda begitu. Semoga yang
menonton yang sudah berkahwin ini berbahagia bersama pasangan, dan semoga yang belum berjumpa dengan pasangan akan bertemu dengan jodoh yang sesuai untuk kamu. Oke, so itu saja untuk cerita hari ini. Kamu rasa oke ke tidak saya buat video begini? Kamu komen di bawah. Dan yang paling penting, kalau kamu rasa ada detail yang saya tertinggal, yang penting kamu cerita di bawah biar orang lain baca dan kita boleh bincang sama-sama di bawah. Oke, and don't forget to subscribe, like, and share dan kawan-kawan kamu cakap cerita si Nadia best gitu. Kalau kamu rasa best lah, siapa tengok sampai habis, komen di bawah. Okay, that's all from me. Thanks for watching and don't forget to stay tuned for next video. Turn on notification, buang yang buruk dan ambil yang baik daripada cerita ni. Okay, assalamualaikum, bye bye, thanks for watching.